Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat sejahtera dan kepada semua follower page Cyber Success. Jadi hari ini kita akan buat video ringkas berkenaan macam mana kita nak dapatkan pelanggan melalui Google Search. Google ni dia ada banyak cara iklan seperti yang kita cakap dalam video yang pertama. Dia ada digital display, dia ada search index, dia ada YouTube, dia ada Gmail, kan. Yang terbaru dia ada Google Discovery. Jadi hari ini kita akan buat technical, kan. Bagaimana kita nak promotekan produk ataupun servis kita di dalam Google Search. Apa maksud Google Search ni? Google Search ni maksudnya apabila seseorang tu pergi dekat Google, dia akan cari sesuatu menggunakan kata kunci ataupun keyword. Maka dengan keyword tersebut, apabila dia tekan, maka iklan kita akan keluar. Macam mana kita letakkan iklan kita tu supaya dia berada di dalam top 10 iklan ataupun top 5 ataupun top 3. Kalau kita dapat top 3 itu tu yang terbaik lah. Sebab 80% traffic daripada Google ni datangnya daripada top 3 index result tu. Jadi hari ni saya akan kongsikan kepada anda bagaimana nak dapatkan traffic ataupun pelanggan daripada Google Search. Jadi kita akan buat secara teknikal, kita tak ada banyak cerita banyak, kita terus direct kepada intipati. Intipati bagaimana kita nak startkan iklan kita. Okey? Jadi bagi yang nak dapatkan rekod video ni, kita akan ada dalam Facebook page kita atau kita boleh dapatkan di dalam website blog cybersuccess.com ataupun YouTube channel kita. Okey. Jadi kita akan mulakan. Jadi sebelum tu saya nak ingatkan supaya kita ni jangan serabut sangat. Kita fikir walaupun kita pertama sekali guna barang ni, kita kena fikir barang ni senang je. Kalau kita fikir senang, maka barang tu akan jadi senang. Kita tak perlu cakap, kita tak perlu pandai baru kita nak buat. Kita buat saja dulu baru kita akan dapat pandai. Kan? Lagipun dalam Google advertising ni, dia akan bagi kita RM150 untuk try free iklan ni. Jadi kita tak perlu takut untuk cuba kita punya iklan tu. Jadi pertama sekali bagi mereka yang buat akaun Google yang baru, kan, dia akan menggunakan format smart mode, kan, smart mode. Jadi apa yang tuan-tuan puan-puan lihat di sini adalah adalah expert mode. Jadi macam mana sebab apa yang kita gunakan adalah expert mode. Sebab dengan menggunakan expert mode ni, kita dapat menggunakan banyak fungsi dalam Google advertising ni. Kalau kita gunakan smart mode tu, dia begitu very basic. Very basic. Jadi pertama sekali kita, kalau bagi siapa yang masih gunakan smart mode tu bagi akaun yang baru, dia hanya perlu tekan setting ni. Dia akan keluar pergi setting ni, kan, tools ni. Dia akan ada keluar di sini sebab saya dah dalam expert mode. Dia akan keluar di sini switch to expert mode. Jadi apabila kita dah tekan tu, dia akan pergi ke paparan yang sebegini rupa. Okey, yang sebegini, yang puan-puan nampak ni. Kan? Okey. Jadi apabila kita dah ada expert mode, pertama sekali apa yang kita nak buat adalah kita pergi ke campaign. Okey. Okey. Jadi kita akan paparan yang akan keluar seperti ini. Jadi apa yang kita perlu buat, kita terus tekan new campaign. Okey. Sekarang ini kita buat live, jadi bergantung kepada kelajuan internet semasa ni. Mudah-mudahan internet laju lah. Okey. Okey, apabila kita buat new campaign, kan, kita nak pilih mana apa yang kita objektif kita. Contohnya kita nak dapatkan traffic di laman web kita, ataupun kita nak dapatkan sales ataupun jualan.
Jadi bagi yang ada laman web ataupun blog, dia boleh gunakan website traffic ni. Jadi secara basicnya kita akan gunakan yang inilah. Okey. Okey, oleh kerana kita kali ini kita nak tunjuk ajar tentang search index. Jadi kedua apa yang perlu kita buat, kita tekan search. Yang ni banyak lagi kaedah-kaedah yang kita insya-Allah akan blog ataupun laman web kita. Macam contohnya, jadi yang ni kita kena letakkan website yang kita betul-betul ada lah. Bagi yang tak ada website, kita boleh dapatkan secara percuma dengan menggunakan blogspot.com ataupun wordpress.com. Kita akan dapat website percuma di situ. Okey. Jadi kempen ni kita letakkan nama kempen apa, contohnya apa jenis produk kita. Contohnya produk kita adalah produk migraine. Ini sebagai contoh je. Okey, yang ni penting. Kita kena klik untuk dua-dua ni. Okey, search network dan display network tak payah. Okey, yang ni kita nak search network dan include Google Search Partner. Sebab Google ni dia ada rangkaian dia sendiri, jadi kita nak Google keluarkan juga iklan kita di rangkaian search dia yang lain. Tapi yang ini display network ni bukan search network, ini adalah untuk kita iklankan banner kita. Jadi kita cancel yang ini. Tapi kalau kita tekan yang ini untuk search, maka ia akan melibatkan kos yang begitu besar lah. Jadi kita tak nak yang ini dulu. Okey. Yang ini kita biarkan saja. Okay, targeting dan audience ni kita letakkan Malaysia, ataupun kita boleh letakkan tempat yang spesifik seperti bandar-bandar besar di sini. Okay. Jadi jangan kita letak negara-negara yang lain pula. Contoh kalau kita target audience kita, pelanggan kita berada di contoh negeri kita sendiri, kita boleh cuba letak di kawasan negeri kita sendiri. Ataupun kalau kita nak target di seluruh negeri di dalam Malaysia ni, kita letak saja Malaysia. Ataupun kalau kita nak letakkan beberapa negeri saja, kita boleh letak enter new location, contohnya Kuala Lumpur. Okay. Dan kita boleh letak lagi yang lainnya, Johor contohnya, Johor Baru. Jadi dia akan target yang ni saja. Tapi kalau kita tak nak, kita nak target seluruh Malaysia, jadi kita target seluruh Malaysia. Okey, yang lain tu kita biarkan saja. Language ni kita kena letaklah. Kita nak target orang yang menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa English. Jadi sebaik-baiknya kita letak dua-dua lah, Malay or English. Okey, yang ini audience ini kita tak payah kacau dulu. Budget, okey, budget kita boleh mulakan budget dengan budget serendah RM10. Okey. Okey, yang setting ni yang paling penting. Yang setting ni yang paling penting. Kalau kita setting ni dengan cara yang betul, maka kita akan mudah untuk dapat top 3 result dalam Google. Jadi kalau kita mengikut apa yang Google recommend ni, biasalah kan, ni company Google ni dia pun nak buat duit juga. Jadi setting yang saya ajar ni memang dah terbukti dah. Jadi tuan-tuan perempuan hanya perlu ikut saja dan tengok dia punya hasil. Ikut saja setting ni. Kita jangan ikut apa yang Google telah recommend kepada kita. Sebab apabila kita buat seperti itu, sebenarnya membuat duit lebih untuk pihak Google. Tapi kalau kita buat setting yang telah dikaji ni oleh pakar-pakar iklan di internet, insya-Allah kita akan nampak hasil dia lebih optimum dan pada masa yang sama memberi kos kita yang rendah. Okey, jadi macam mana settingnya? Setting dia pertama sekali kita kena letak, okey, klik
Lepas tu kita letak manual. Kan? Yang ni okey. Kita letak manual. Lepas tu kita letak manual CPC. Okey. Lepas tu kita tak nak dia enhance CPC. Okey, macam tu saja. Nampak? Okey, kita buat sekali lagi. Ini setting yang penting ni. Kita tak nak fokus yang ini dulu. Okey. Kita nak buat bit strategi yang lain. Okey. Dia cakap di sini not recommended kan? Tapi inilah strategi yang tuan-tuan perempuan akan nampak nanti betapa dia punya kesan. Okey. Lepas tu kita gunakan bukan target CPA tapi manual CPC. Dan manual CPC pula kita untick ni supaya dia fully manual CPC. Okey. Okey, yang lain kita biarkan saja. Lepas tu kita tekan save and continue. Okey. Add group ni kita boleh letakkan nama ataupun kita untuk sebagai rekod kita saja. Dia takkan keluar di mana-mana iklan kita. Jadi untuk yang ini pula default bid ni kita boleh mulakan paling dengan 50 sen ataupun RM1. Kalau 50 sen tu dia tak memberi apa-apa klik, kita boleh mulakan dengan RM1 lah. Okey. Okey. Kata kunci ni dia akan keluar. Okey. Apabila sebab Google sendiri akan scan kita punya website tu. Dengan dia punya AI tu dia akan dapat tahu apa jenis website kita ni, apa niche atau apa industri berkenaan dengan website kita. Jadi di sini kalau kita tengok ni salah satu cara yang akan menyudut duit kita. Jadi kita tak nak terus mengikut apa yang Google telah cadangkan kepada kita di sini. Kan? Jadi kalau contohnya kalau keyword ni dia kena spesifik. Contohnya kalau kita menggunakan keyword perniagaan online contohnya, kita kena gunakan keyword itu saja. Yang lain tu kita boleh buangkan. Sebab apabila kita fokus pada satu keyword kan, maka ia akan memberi quality score yang tinggi kepada iklan kita. Apabila quality score kita ataupun markah quality iklan kita tu tinggi, maka dia akan memberi ranking yang tinggi kepada iklan kita. Okey? Jadi contohnya kalau kita menggunakan satu keyword ni, okey, kita tak boleh biarkan dia begitu saja. Kita kena letakkan seperti yang kita nampak di sini, broad match ataupun phrase match. Itulah kaedah kata kunci yang kita nak gunakan. Jadi kalau kita dah tahu apa kata kunci yang kita nak letak, jadi kita kena pastikan dia berada dalam broad match. Maksud broad match ni, kita kena letak dia macam tu, ataupun kita letak dia macam ni, phrase match. Okey, macam tu. Yang atas ni broad match ni maksudnya apabila satu orang prospek tu ataupun pengguna Google tu dia tekan kata kunci perniagaan online contohnya kan, ataupun apa-apalah berkenaan dengan produk kita, contohnya yang kita tadi beri contoh produk migraine kan, migraine ataupun rawatan migraine. Jadi kita kena letakkan dua jenis tu, broad match dengan phrase match. Ataupun cara yang paling mudah, kalau kita ada banyak keyword, kita boleh gunakan
laman web ni, iaitu word merger ni. Kan? Word merger. Word merger ni dia akan bantu kita lah untuk mudahkan kalau kita banyak keyword di sini, kita boleh senaraikan di sini. Contohnya tadi. Okay. Kalau kita dah banyak kata kunci di sini, kita boleh letakkan macam ni. Dia akan keluar di sini. Okey. Jadi kita tak perlu letak satu-satu untuk bracket dan phrase ni. Okey, ini adalah contoh dia. Jadi seterusnya apabila kita dah letakkan kata kunci kita di sini. Jadi kata kunci ni macam mana kita nak tahu, seperti video yang sebelum ni kita dah terangkan dah. Kita kena fikir apa yang dalam kepala pelanggan kita ni. Apa dia nak cari dalam Google. Apa dia nak cari. Kalau kita tak ada idea, kita cuba search dekat Google kata kunci utama tu seperti yang migraine. Kan? Contoh di sini kita buatlah. Kita buat sekali lagi. Okay, migraine kan. Okay, maka di sini kita boleh nampak kan idea-idea. Yang ni bukan je Google saja bagi ni. Dia adalah hasil daripada orang cari kan, orang cari. Jadi kalau kita nak lebih detail lagi, kita boleh gunakan extension Chrome ni seperti keyword everywhere ni kan. Dia akan bagi kita banyak lagi cadangan keyword-keyword yang lebih spesifik, tapi dia punya traffic tak banyak lah kan. Okay. Jadi kita balik kepada buat iklan tadi. Mana dia? Okay, ini sebagai contoh saja. Okay, faham maksudnya kita buat ni secara ringkas saja supaya tuan-tuan dan puan nampak idea tu macam mana nak buat iklan ni. Kita jangan fikir banyak sangat, jangan fikir susah, kita buat saja dulu. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya balik dalam Facebook, YouTube ataupun grup kita. Okay. Dan lepas tu kita tekan save and continue. Okay, dia cakap ni berkenaan dengan health related product cannot be advertised, tak apa. Ni sebagai contoh saja, kita continue. Okay, yang seterusnya dia akan suruh kita buat iklan. Yang ni iklan. Okay. Oleh kerana kita gunakan produk migraine tadi sebagai kita punya contoh, kan? Kita anggaplah produk kita ni produk website berkenaan dengan migraine, produk migraine kan, membantu orang untuk menghilangkan migraine dia, merawat sakit kepala dia kan. Contohnya kalau blog kita ni, okay, kita letaklah berkenaan dengan kata kunci kita tadi, migraine. Okay. Ataupun kita letak di situ solusi. Okay. Jadi di sini kita nak, apabila kita mula letak dia punya headline ni ataupun tajuk dia, di sini kita akan nampak dia punya preview dia. Okay. Jadi macam mana cara kita nak buat iklan dengan cara mudah? Kita menggunakan konsep yang paling mudah lah, iaitu AIDA. AIDA ni pertama sekali, A adalah attention. Macam mana kita nak dapatkan perhatian orang tu supaya klik pada iklan kita. I, interest. Interest tu maksudnya apa yang menyebabkan mereka suka dengan iklan kita tu. Apa yang iklan kita tu boleh bantu dia. Jadi dalam sebelum kita nak buat iklan ni, kita fikir, niat kita ni untuk bantu dia orang, bukan sekadar nak buat duit kan. Okay, tu I. D adalah desire. Jadi kita nak beri tahu mereka, tingkatkan keinginan mereka untuk klik kepada iklan kita. Dan keempat, A, action. Okay. Itu maksudnya kita nak suruh mereka bertindak untuk melihat apa yang kita nak tawarkan dalam website kita. Jadi kita gunakan secara ringkas saja. Jadi yang ni kita tak perlu overthinking lah. Kita buat saja dulu. Kita pastikan kita dapat hasil, kita tengok result dia, kita dapatkan data dia. Lepas tu kita akan mulakan daripada situ.
Kan? Yang penting kita mula dulu. Okey, contohnya tadi, oleh kerana kita produk ni produk migrate, kita katakan di sini uh, okey, bagi contoh cara berkesan untuk ingin okey, kita tengok di situ. Jadi paling-paling paling kurang pun kita letak tiga contoh headline kita. Okey, rawatan again semula saya kesan. Okey, sebenarnya ada berapa kata kunci yang ada berapa kata kunci yang yes, ada berapa kata kunci yang apa nama yang Google tak gemar sangatlah, yang akan menyebabkan iklan kita ni tak keluar ataupun susah nak keluar. Okey. Jadi ini sebagai contoh saja. Okey, yang kedua kita menggunakan konsep AI tadi, interest. Apa yang menyebabkan mereka nak tekan iklan kita. Sudah ada ibu banyak ramai yang sudah cuba dan saya okey. Okey, kita nampak di situ kan. Dia punya preview tu. Okey. Yang dia nak kita yang kedua pula. Okey, kita buat secara santai je. Jangan kita fikir susah-susah. Tapi yang penting kita ingat konsep tu. AIDA. Attention, interest, desire dan action. Jadi pastikan iklan kita tu ada keempat-empat elemen tadi lah. Itu A, perhatian mereka, tarik perhatian mereka. Sebab apabila kita kena tengok orang yang dalam Google ni, dia memang mencari solusi, tahu tak? Macam kita jugalah. Contohnya kalau kita ada masalah, kita nak cari jawapannya, kita akan cari di Google. Okey. Jadi kita pun kena letak diri kita dalam diri pengguna tu jugalah. Contohnya kalau dia ada satu masalah kan, dan kita kena bayangkan dia cari. Okey. Tiba-tiba kita pula yang tunjukkan sesuatu yang menarik perhatian mereka, yang boleh bantu mereka. Jadi kita kena fikir macam tu lah. Seolah iklan ni seolah-olah kita berada di satu tempat kan, yang orang ramai, dan kita tiba-tiba muncul di situ, kita beritahu kepada dia orang, ni aku ada apa. Kita nak beritahu kita ada sesuatu yang besar lah, yang boleh bantu dia orang. Kita seolah-olah kita berada di satu audience yang besar kan, yang besar, dan kita beritahu dia orang kita ni ada sesuatu yang hebat kita nak kongsi kepada dia orang. Macam tu. Kita kena fikir ayat iklan kita macam tu lah. Senang je kan. Okey. Okey. Lepas tu seterusnya kita sambung. Hilangkan kemarin anda tanpa perlu belanja besar.
Kita tengok. Yang terakhir ni adalah A tadi kan, elemen A tadi, AIDA ni. Maksudnya kita kena mana-mana, contohnya mana-mana uh, copywriting ataupun iklan kita, dia mesti penghujung dia mesti ada take action. Tu wajib. Bagi bagi kita nak buat iklan ni, tak kira apa-apa platform lah, Facebook ke, Google ke, Instagram ke, WhatsApp ke, ataupun message ke, kita akhir iklan kita tu kan, tanyalah mana-mana sifu sekalipun, dia mesti beritahu kita akhir dia mesti ada take action kan. Sama ada kita nak suruh dia orang call kita ke, ataupun message kita ke, ataupun klik pada link-link sesuatu link ke kan. Jadi mesti ada take action di akhir iklan ataupun copywriting kita. Okay. Jadi ini ya yang sekadar ringkas lah kita nak beritahu. Okay, kongsikan di sini. Jadi kita boleh lihat di sini macam mana iklan kita akan keluar. Lepas tu kita akan save. Jadi apabila kita save, dia akan proses iklan kita. Pihak Google akan review iklan kita. Kalau iklan kita okey, dia akan keluarkan. Jadi kalau iklan kita tak okey, mungkin sebab ada isu tertentu, contohnya kata kunci yang dia orang tak suka seperti kanser kan, ataupun terutama sekali yang penyakit-penyakit ni lah, dia orang agak sensitif sikit, ataupun berkenaan dengan judi kan, memang tak boleh lah, tak boleh keluar. Jadi kita kena study dulu. Mungkin nanti saya akan keluarkan blog post tentang apa bahan-bahan ataupun iklan produk atau servis yang Google tak benarkan mereka iklankan di dalam platform mereka. Jadi ini adalah sekadar tutorial ringkas yang paling mudah sekali. Jadi yang penting lepas ni kita buat akaun Google kita. Bagi yang tak ada akaun Google, boleh rujuk balik dalam kita punya YouTube channel ataupun blog kita, cybersuccess.com. Okey, lepas kita buat iklan, dah buat akaun Google tu, kita pastikan akaun Google kita tu adalah expert mode. Jadi bagi yang tak expert mode lagi, kita kena tekan di sini. Kalau tak silap saya di sini, kalau tak sini, di sinilah. Saya rasa di sini kan, dia akan keluar di sini, switch to expert mode. Pastikan kita switch to expert mode. Lepas tu kita ikutlah tutorial ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan nanti, boleh tanya saya balik ataupun kita komen dalam video ni kan. Jadi kita sama-samalah bagi apa contohnya apa-apa produk pun kita boleh. Yang penting pertama sekali kita punya ni saya nak recap balik. Pertama sekali kita punya produk tu dia mesti berdasarkan dengan kata kunci yang betul, dan kata kunci yang betul pula, lepas tu dia punya flow tu mesti pergi ke website yang berkenaan dengan kata kunci kita tadi. Kita tak boleh pergi kata kunci kita tu migraine, tapi dalam blog kita ataupun website kita tu banyak kata kunci yang menyebut tentang sakit kepala ataupun penyakit-penyakit lain. Jadi dia apabila dia akan keluar dari iklan tu, tapi dia punya quality score tu akan jatuh lah. Jadi apabila quality score kita jatuh, klik kita akan jatuh dan cost kita pun akan naik, cost per klik tu. Jadi tu sekadar tu dulu. Jadi kalau ada apa-apa komen, apa-apa yang tak faham, boleh share. Saya akan bantu untuk jawab lah. Moga-moga dengan video perkongsian kali ini boleh bantu sesiapa saja yang menonton video ni. Kalau yang ada produk tu boleh test untuk Google, iklan di Google Search. Sebab Google Search ni salah satu mungkin yang satu tempat lah yang mempunyai quality traffic yang tertinggi sekali. Jadi kita kena, yang penting kita kena test dulu. Okey, kita kena, walaupun iklan kita tu dia tak jadi kan, tak jadi, tak mungkin kita satu kali kita buat terus jadi kan. Jadi yang penting kita testing. Jangan kita terus buat tengok tak banyak orang klik kan. Jadi kita kena testing dulu. Kita kena testing. Okey. Jadi kita dah publish tadi. Okey. Kita
dia akan review, lepas tu iklan kita akan keluar lah. Jadi sekadar tu dulu kan. Okey, kita tengok di sini kan. Okey, dia tengah review lah kita punya iklan ni. Okey. Jadi saya rasa sekadar tu dulu. Jadi kalau ada apa-apa kemusykilan ataupun apa-apa komen, pertanyaan yang tidak faham, bolehlah komen di ruang komen ataupun mesej kita lah. Kita akan cuba bantu insyaAllah. Jadi sekadar tu dulu. Assalamualaikum.